warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, seterusnya ahli media yang seperti sekalian. Setakat hari ini, bilangan yang telah divaksinasi keseluruhan adalah sebanyak 7,824,911. Dan kita yakin bahawa angka ini akan mencecah 8 juta pada hari ini, seperti mana yang telah kita sasarkan. Data-data berkenaan dengan dos bilangan vaksin dan semuanya ada di laman media sosial JKJAB. Sehingga 29 Jun, daripada jumlah 16,742,895 orang yang mendaftar di dalam PIK, pendaftaran fasa 2 adalah seramai 5,363,387 dan fasa 3 adalah 11,379,508 individu. Jumlah warga emas yang berdaftar telah mencecah sebanyak 2,848,431. Bilangan warga emas yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin pula adalah sebanyak 2,119,088. Oleh demikian, pelaksanaan fasa 3 yang telah digerakkan secara berperingkat di 7 negeri yang telah mencapai kadar vaksinasi atau diberi janji temu kepada lebih 80% penduduk mereka, iaitu Melaka, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Pulau Pinang, Selangor dan Sarawak. Kadar vaksinasi negara terus meningkat dan konsisten, di mana pada 24 Jun kita sekali lagi telah mencapai rekod baru dengan catatan sebanyak 268,604 suntikan dos sehari. Purata pemberian suntikan vaksin sepanjang minggu lepas juga telah meningkat 19% berbanding dengan minggu sebelumnya. Ini menunjukkan konsistensi dalam kadar vaksinasi yang kini sedang giat diperhebatkan. Justru ketibaan lebih banyak bekalan nanti, kita akan terus menyasarkan kepada penanda aras baru yang lebih tinggi senari dengan sasaran Pelan Pemulihan Negara untuk mencapai liputan yang luas secepat mungkin. Kita juga menyambut baik suntikan tambahan yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemulih, iaitu seperti penambahan bekalan vaksin sebanyak 400 juta yang akan membantu untuk memperhebat jadual pelaksanaan PIK. Pusat pemberian vaksin baru akan turut ditambah dan dinaik taraf, termasuk PPV secara pandu lalu, PPV bergerak dan program outreach home to home dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 200 juta ringgit. Selain itu, bayaran sagu hati kepada sukarelawan kesihatan bertugas akan turut ditingkatkan kepada RM100 sehari bermula pada bulan ini. Dengan inisiatif yang diumumkan, kita yakin usaha vaksinasi PIK akan dapat ditingkatkan dan terus diperhebatkan bagi minggu dan bulan seterusnya. Untuk vaksin distribution, secara ringkasnya, sejumlah 9,833,114 dos vaksin telah diedarkan ke seluruh negara. Pecahan mengikut jenama adalah seperti berikut: 4,526,730 dos Pfizer, 4,030,684 dos Sinovac, dan 825,700 dos AstraZeneca setakat ini. Ada beberapa perkembangan yang ingin saya umumkan. Yang pertama adalah satu ciri baru di Helpdesk aplikasi MySejahtera telah diperkenalkan untuk memudahkan permohonan vaksinasi bagi pelajar yang ingin menyambung pengajian ke luar negara. Ciri baru ini telah dikemas kini dalam aplikasi MySejahtera dan boleh diakses oleh pengguna sejak 28 Jun.
Permohonan vaksinasi awal yang dihantar akan diproses oleh sistem dalam masa 10 hari dan statusnya boleh disemak selepas tempoh tersebut di dalam laman vaksinasi aplikasi MySejahtera pemohon. Permohonan perlu disertakan bersama dengan dokumen sah yang boleh menyokong permohonan vaksinasi awal mereka. Dokumen yang sama perlu dibawa ketika ke PPV bagi janji temu untuk pengesahan. Dokumen ini biasanya adalah enrollment confirmation daripada universiti di luar negara. Pengenalan ciri terbaru ini adalah untuk memastikan kelancaran urusan kumpulan pelajar yang perlu memenuhi syarat vaksinasi sebelum dibenarkan masuk ke negara lain untuk memulakan atau meneruskan pembelajaran di pusat pengajian masing-masing. Semua permohonan untuk perjalanan ke luar negara bagi tujuan lain seperti pekerjaan, perubatan ke luar negara, sakit kritikal dan lain-lain masih perlu dihantar ke permohonan@vaccinecovid.gov.my. Saya juga ingin umumkan bahawa pada 1 dan 2 Julai ini Malaysia bakal menerima ketibaan vaksin sumbangan kerajaan Jepun dan juga Amerika Syarikat. Sebanyak 1 juta dos vaksin AstraZeneca daripada kerajaan Jepun akan tiba pada hari Khamis, manakala 1 juta dos vaksin daripada Amerika Syarikat keluaran Pfizer akan tiba pada hari Jumaat. Kerajaan amat mengalu-alukan dan berterima kasih atas sumbangan vaksin daripada kedua-dua negara Jepun dan Amerika Syarikat. Sumbangan ini melambangkan keprihatinan kedua-dua kerajaan serta kepercayaan mereka terhadap negara kita dalam memerangi wabak COVID-19 dan untuk menyokong program imunisasi global bagi membendung wabak ini. Bekalan vaksin ini akan dapat memperhebatkan lagi program PIK dan seterusnya membantu Malaysia mencapai nilai-nilai ambang yang telah digariskan dalam Pelan Pemulihan Negara. Kesemua vaksin yang telah diperoleh akan diedarkan segera ke fasiliti dan pusat simpanan vaksin di seluruh negara untuk kegunaan PIK dalam masa yang terdekat. Beberapa pusat pemberian vaksin mega akan mula beroperasi pada kadar yang lebih tinggi hari ini dengan pelaksanaan suntikan dos kedua. Antara PPV mega yang terlibat adalah PPV KL Convention Center yang kapasitinya akan meningkat kepada 8,000 dan Setia City Convention Center akan ditingkat kepada 6,000. Semua fasiliti yang terlibat telah dipersiapkan untuk menampung kadar vaksinasi yang lebih tinggi bagi memastikan kelancaran operasi dan untuk kita mengelakkan kesesakan berlaku di PPV mega kita. Hari ini juga kita telah memulakan program pemberian vaksinasi kepada lebih 400 petugas Parlimen Malaysia bermula 9 pagi tadi di beberapa PPV sekitar Kuala Lumpur. Ini termasuklah kaki tangan Parlimen dan juga staf-staf yang terlibat dalam pencucian, catering dan sebagainya. Ini adalah sebagai persediaan kepada pembukaan sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang akan ditentukan tidak lama lagi nanti. Kita mahu memastikan bahawa setiap petugas Parlimen mendapat perlindungan sewajarnya bagi mengelakkan jangkitan berlaku. Di samping itu, setiap ahli-ahli Parlimen telah pun diberitahu bahawa staf mereka juga layak untuk menerima vaksinasi, staf yang mengirim ahli-ahli Parlimen ke Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dengan harapan apabila Parlimen bersidang nanti, kita akan ada fully vaccinated Parliament. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Kesihatan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Bosti, Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, yang saya hormati para pengamal media yang dihormati. Kita melaporkan situasi COVID-19 untuk Active Week ke-25, iaitu daripada 20 hari bulan Jun sehinggalah 26 Jun yang lepas oleh National Institute of Health, Kementerian Kesihatan Malaysia. Perkara pertama yang ingin dilaporkan ialah berkenaan dengan daily case ataupun kes harian. Pada 26 Jun kita merekodkan keseluruhan kes
COVID-19 yang menjangkiti penduduk negara kita ialah seramai 728,462 kes. Dan pada Happy Week ke-25, kes yang telah dilaporkan ialah sebanyak 37,347. Ini bermakna purata harian kes COVID menjangkiti penduduk pada Happy Week ke-25 ialah 5,335 kes sehari. Ini telah menunjukkan terdapat 400 pengurangan kes berbanding Happy Week ke-24. Dan pengurangan kes harian telah pun diperhatikan sejak 4 minggu lepas, iaitu sejak Happy Week ke-21. Untuk aktif kes, kita telah merekodkan pada 26 Jun aktif kes adalah sebanyak 60,646 kes, yang mana pada Happy Week ke-25 purata kes aktif ialah 61,643. Ini menunjukkan terdapat pengurangan 10% average kes aktif berbanding Happy Week ke-24. Dan pengurangan aktif kes telah pun diperhatikan sejak 3 minggu lepas, sejak Happy Week ke-22. Dan yang berita mengenai dengan kadar kesembuhan, iaitu kita telah pun rekodkan kadar kesembuhan daripada COVID-19 sebanyak 91% dan 662,930 kes telah pun sembuh. Kematian, kita telah pun merekodkan kumulatif kematian pada Happy Week ke-25 iaitu 26 Jun ialah seramai 4,884 kes, yang mana fatality rate ialah pada 0.67%. Dan pada Happy Week ke-25 sebanyak 536 keseluruhan kes kematian direkodkan, average ataupun purata 77 kematian sehari pada Happy Week ke-25. Dan ini menunjukkan terdapat 6.3% peningkatan kes-kes kematian dilaporkan pada Happy Week ke-25 berbanding Happy Week ke-24. Dan kadar ataupun kenaikan kes kematian telah pun diperhatikan sejak seminggu lepas, iaitu sejak Happy Week ke-25. Bilangan kes yang berada di ICU dan juga yang memerlukan ventilator, pada 26 Jun 866 kes berada di ICU, dan pada Happy Week ke-25 average berada di ICU ialah 824, yang mana terdapat 400 pengurangan kes-kes berada di ICU berbanding dengan Happy Week ke-24. Dan pengurangan kes-kes di ICU telah pun diperhatikan sejak 1 minggu lepas, iaitu sejak Happy Week ke-25. Mereka yang memerlukan ventilator support pada Happy Week ke-25 iaitu pada akhir 26 hari bulan Jun, mereka yang memerlukan ventilator di ICU ialah seramai 435 orang, dan average pada Happy Week ke-25 ialah 441 kes yang berada di ICU perlu ventilator. Dan terdapati bahawa 2% pengurangan berbanding Happy Week ke-24. Dan mereka yang memerlukan ventilator support telah pun diperhatikan sejak 2 minggu yang lepas ada berlaku pengurangan. Untuk kapasiti testing negara kita hingga 26 Jun 14,277,789 keseluruhan ujian dilaksanakan. Dan pada Happy Week ke-25 sebanyak 506,178 ujian telah dilaksanakan, yang mana average sehari pada Happy Week ke-25 ialah sebanyak 72,311 ujian dilaksanakan. Walaupun terdapat pengurangan sebanyak 9.8% ujian dilaksanakan pada Happy Week ke-25 berbanding Happy Week ke-24. Dan pada Happy Week ke-25 positivity rate ataupun kadar positivity pada ujian ialah 7.4%. Ini dilihat terdapat 0.5% penambahan positivity rate test berbanding minggu Happy ke-24.
Dan pada 26 Jun, kedudukan RT ataupun R0 negara kita ialah pada 0.97, dan dilihat pada minggu April 25 terdapat 0.1% daily increase ataupun penambahan setiap hari terhadap RT pada minggu April 25. Dan akhir sekali ialah berkaitan dengan EMCO ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Sebanyak 167 lokaliti telah pun diletakkan di bawah Enhanced MCO ataupun EMCO bermula 20 Jun hingga 26 Jun, di mana 90 lokaliti dilaksanakan di Sabah, 26 lokaliti di Sarawak, 21 lokaliti di Pahang, 8 lokaliti di Johor, 5 lokaliti di Kelantan, 5 zon di wilayah Persekutuan Labuan, 4 lokaliti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 3 di Kedah, 3 di Terengganu, 1 di Melaka dan 1 di Sembilan. Pada aktiviti 25, sebanyak 2,755 kluster yang secara kumulatif direkodkan, dan setakat ini 868 aktif kluster masih lagi berada, dan terdapat peningkatan aktif kluster berbanding minggu April 24 sebanyak 5.3%, iaitu 44 kluster baru. Dan pada minggu April 25, 107 kluster telah pun diisytiharkan kamat, dan didapati terdapat penambahan 35% berbanding April 24. Pada April 25 terdapat 151 kluster baru, dan daripada kluster baru ini terdapati berbanding minggu April 24 ialah 63% penambahan. Untuk itu, kluster yang melibatkan tempat kerja adalah 66.2%, iaitu 100 kluster baru, 24% daripada komuniti, iaitu 37 kluster baru dalam komuniti. Untuk high risk group 4.6%, iaitu 7 kluster baru wujud untuk high risk group, 6 kluster daripada detention center ataupun pusat tahanan, iaitu 4%, dan 1%, 0.7% sahaja, iaitu 1 kluster daripada institusi pendidikan. Itu adalah maklumat dan juga perkara yang saya nak laporkan tentang NIH. Untuk perkara selanjutnya, saya ingin menyatakan 3 perkara, iaitu kerajaan dan seluruh warga KKM akan terus memfokus segala tenaga dan semua usaha kepada menghentikan penularan dan pengurusan COVID dan pengurusan pandemik COVID-19. Negara sebenarnya masih berhadapan dan bergelut untuk menurunkan kes jangkitan dan bahaya varian COVID-19. Daripada 4,944 jumlah kematian akibat COVID-19 pada 27 Jun, sebanyak 87% melibatkan pesakit berusia lebih 50 tahun. 85% daripada kematian di kalangan pesakit tahap 4 dan 5 bila masuk hospital, manakala 13% mati sebelum tiba di hospital atau pro-index. Semua petugas kesihatan KKM dan pakar-pakar kini masih dan sedang berusaha mengurus dan menekan keadaan ini daripada berterusan. Untuk itu, kami mengajak dan memohon semua pihak supaya sama-sama mengukuhkan solidariti untuk menurunkan jangkitan COVID-19 supaya kita semua dapat kembali pada kehidupan normal seperti dahulu dalam semua aktiviti. Untuk itu, pendigitalan pengurusan COVID-19 telah pun dilaksanakan. Antaranya ialah transformasi digital sektor awam di bawah My Digital yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Awal tahun ini adalah untuk memperbaiki kecekapan perkhidmatan dan menambah baik kehidupan rakyat. Terkini, Kementerian Kesihatan Malaysia juga berusaha mengukuhkan pendigitalan dalam pengurusan pandemik COVID. Untuk itu, KKM akan menggunakan peranti pintar dan pulse oximeter di semua pusat penilaian COVID-19 CAC sebagai meningkatkan kecekapan dalam pemantauan pesakit COVID-19 yang menjalani pemerhatian dan pemantauan di rumah ataupun HSO, House Surveillance Order. Peranti pintar adalah alat untuk memantau pesakit supaya tidak keluar dari rumah atau tempat pengasingan.
manakala pulse oximeter, iaitu untuk mengukur kadar oksigen seseorang yang akan menunjukkan bacaan kadar oksigen sama ada normal, iaitu 95% hingga 100%, atau kadar oksigen rendah bawah 50%. Untuk itu, untuk mengoptimalkan strategi seterusnya ialah mengukuhkan permasalahan sakit mental. Untuk itu, pada ketika ini saya ingin maklumkan bahawa sejak PKP 11, sejak kita telah diumumkan pandemik COVID pada 11 Mac tahun lepas 2020, dan juga semasa PKP yang dilaksanakan, saya dapati 91.2% dari panggilan talian bantuan yang kami terima memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. KKM dan berbagai kementerian serta jabatan sentiasa berpadu dan mengambil inisiatif dari berbagai aspek bagi menangani masalah kesihatan mental. Dan untuk itu KKM telah dan sentiasa mengukuhkan strategi bagi menangani masalah mental. Antaranya ialah mempertingkatkan latihan bantuan asas psikologi kepada frontliners dan anggota agensi lain. Peruntukan untuk NGO melaksanakan aktiviti juga diberikan. Kita melaksanakan konsep task shifting, iaitu pemangkasaan masyarakat melalui memberi latihan dan kemahiran kepada individu di luar lingkungan KKM seperti person with life experience untuk menyampaikan advokasi dan sokongan serta intervensi psikososial kepada masyarakat. Dan kita akan meningkatkan perlibatan local religious leaders atau pemimpin agama setempat dalam edukasi kesihatan mental. Untuk itu, sejak akhir 2020 hingga kini, seramai 200 pegawai psikologi dilantik untuk bertugas dan akan disambung sehingga tahun 2022 untuk meneruskan penyampaian kesihatan mental kepada masyarakat dan masyarakat. Kami amat menghargai dan berterima kasih kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM kerana mengambil langkah pragmatik dengan 160 pegawai terlatih di hospital di seluruh negara untuk menangani kes kemurungan. Sokongan dan solidariti berbagai kementerian seperti inilah amat bermakna dan bermanfaat pada rakyat keseluruhannya. Saja dari saya. Ya. Soalan seterusnya lagi saya nak tanya, adakah Malaysia cadang untuk tambah Pfizer dia akan sampai pada September ini disebabkan laporan FDA mengenai radang jantung, serta ada tak Apa di soalan tadi? Adakah kita akan sambung Pfizer yang akan sampai pada okey. September ini disebabkan laporan FDA mengenai radang jantung, dan juga ada tak CITF terima laporan vaksin Sinovac fill and finish ditolak disebabkan kekurangan volume. Kebiasaannya volume ialah dalam 5 ml, akan tetapi ada dakwaan mengatakan bahawa kurang daripada 5 ml. Setahu saya tidak benar dakwaan tersebut berkenaan dengan Sinovac. Berkenaan dengan isu Pfizer dengan kesan sampingan myocarditis dan pericarditis telah pun dibentangkan di peringkat Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin kepada saya dan Dr. Adham. Kita sedang pantau perkembangan berkenaan dengan kesan sampingan tersebut, tetapi ia tidak mengubah keputusan perolehan kita berkenaan dengan Pfizer. Cuma dia ada kaitan sedikit dengan keputusan sama ada kita nak bagi Pfizer untuk golongan remaja. Disebabkan insiden myocarditis di kalangan remaja lelaki agak tinggi. Sebab itu selepas ini akan ada mesyuarat saya Menteri Kesihatan dan Menteri Pendidikan untuk bincang perkara tersebut. Ya. Soalan kepada Dr. Sri. Dr. Sri, saya nak tanya mengenai cabaran KKM untuk landaikan kes positif di bawah 40 kes agar negara dapat beralih ke fasa 2. Nak tahu juga perkembangan varian Delta di negara ini, dan lagi satu berkaitan dengan 23,000 doktor kontrak yang akan monggok pada 25 Julai ini. Mereka katanya minta diserahkan ke jawatan tetap. Jadi minta komen sikit tu. Ya, 3 soalan. Pertama saya jawab berkenaan dengan kedudukan
doktor-doktor yang dilantik secara tetap ataupun kontrak dalam sistem KKM. Kita akan bawa kali ini ke Jemaah Menteri dan kertas Jemaah Menteri sedang disediakan dan akan dibawa untuk memastikan bahawa beberapa permohonan untuk menjadikan skim doktor kontrak dalam KKM lebih bermanfaat. Dan pada ketika ini saya ingin maklumkan bahawa setakat 31 Mei 2021 terdapat 35,216 pegawai lantikan secara kontrak untuk 3 skim, bukan doktor saja. Kita ada pegawai jabatan 23,077, pegawai pilihan 5,000, pegawai formasi 7,139. Keseluruhan ialah 35,216. Walaupun ini ialah untuk medical officer, dental officer ataupun farmasi. Kita juga mengambil slot latihan siswadah untuk satu cycle tu ialah 12,153. Mereka juga dalam skim kontrak sebelum mereka diminta untuk membuat latihan wajib 2 tahun selepas completion of housemanship. Dan mereka akan dilantik setetap untuk merit yang telah pun mereka perolehi semasa latihan siswadah. Untuk itu saya mohon supaya doktor-doktor yang sedia ada dalam skim kontrak sabar dan tenang. Dan apa yang telah kita buat sebelum ini ialah kita telah pun menaikkan gaji dan juga penjelasan grade daripada UD 41 kepada UD 43, iaitu gaji dan grade yang hampir sama dengan pelantikan doktor tetap. Tidak ada banyak perbezaan dan beberapa perkara yang dituntut untuk kita bawa Jemaah Menteri akan kita laksanakan dengan keputusan Jemaah Menteri tidak pulang lagi. Kedua ialah berkaitan dengan rujukan genom, whole genome sequencing. Saya nak maklumkan up to date iaitu 26 Jun kita telah pun melaksanakan 1,355 rujukan genom, dan mana IMR membuat 557, Malaysian Genome Institute milik Universiti membuat 119, Universiti membuat 653, MKAK Singapura 30. Currently kita dapati 22 kes Delta VOC di Malaysia, dan nombor ini bertambah bila mana kita membuat lebih banyak genome sequencing. Delta VOC ini sangat transmissible ataupun sangat menular dengan pantas, sama juga dengan beta VOC. Currently Delta VOC telah pun dikesan di 8 negeri, dan number of cases imported 9 kes, yang berada di local transmission adalah 13 kes. Seperti yang kita maklum selalu, kita perlu memerlukan precaution atau waspada pada mereka yang masuk dalam negara kita, perlu dikuarantin sekurang-kurangnya 14 hari. Manakala Malaysian, warga negara Malaysia yang balik daripada 5 negara ini, iaitu India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka dan Pakistan, perlu dikuarantin 21 hari. Walaupun kita tahu bahawa whole genome sequencing telah pun dilaksanakan oleh beberapa local agency, belum mencukupi, tetapi kita telah menubuhkan konsortium KKM, MOSTI, KPT atas inisiatif ini untuk membuat genome surveillance, dan kita akan expect untuk bermula Julai 2021. Soalan yang pertama tadi saya lupa. Cabaran KKM untuk melandaikan. Ya, kita telah pun mengumumkan terdapat 5 strategi strategi yang telah pun dibentangkan kepada kerajaan dan negara, dan strategi tersebut telah pun kita bentangkan sebelum ini pada media, iaitu strategi pertama ialah memutuskan rantaian transmisi, kedua kurangkan mobiliti dan kematian, keempat kita memperkukuhkan diagnostik dan surveillance, ketiga, keempat kita mencapai imuniti kelompok seperti mana yang kita bincang pada hari ini, dan kelima ialah program strategi peningkatan kesedaran dan pemberdayaan norma baru. Cabaran yang kita hadapi sekarang pelbagai, dan untuk itu kita perlu melihat kepada fokus kita, iaitu untuk melandaikan teluk melalui targeted mass
testing dan juga melalui PKP yang telah pun ditukar kepada Pelan Pemulihan Nasional. Kerana Pelan Pemulihan Nasional ialah satu exit strategi, iaitu pemulihan, recovery. Kita mahu kita kembali kepada keadaan normalsi seperti sebelum COVID-19. Walaupun beberapa perkara perlu dilihat, iaitu kepatuhan kepada SOP dan juga berkaitan dengan behavior atau tingkah laku masyarakat untuk memastikan kita dapat sama-sama memerangi COVID-19. Dan kehadiran varian baru yang lebih transmissible ataupun lebih menular dengan batas perlu ditangani. Sebab itu kita mengukuhkan border control kita dan juga melaksanakan program vaksinasi supaya dapat di-speed up sepantas yang boleh untuk mencapai imuniti kelompok, dan ia boleh mengurangkan tekanan kepada sistem kesihatan. Sebagai bukti, kita ada laporan di sini, iaitu daripada 243,309 frontliners yang telah pun divaksinate, fully vaccinate pada fasa 1 dan 2, terdapati 1,834 petugas kesihatan dijangkiti COVID walaupun telah divaksinate. Walau bagaimanapun, hanya satu orang saja mencapai kategori 4, iaitu kategori teruk ataupun tiada dalam kategori 5. Yang lain hanya kategori 1 dan 2. Untuk kategori 1, 612 orang. Untuk kategori 2, 1,219, dan 2 orang saja kategori 3. Ini menunjukkan bahawa vaksinasi yang kita laksanakan melindungi, dan efikasi vaksin yang telah pun NPRA luruskan mencapai tahap di mana perlindungan wajar dan juga kesediaan kita untuk meneruskan vaksinasi kepada seramai boleh penduduk negara kita untuk dilindungi. Jadi cabaran kita bukan sahaja melaksanakan program vaksinasi, cabaran kita juga ialah solidariti rakyat untuk sama-sama memerangi COVID-19. Yang mana? Oh, itu contract workers. Oh, 243,000. Ya, sudah 7 dos. Semua sudah second dos. Tetapi boleh dijangkiti kerana virus yang kita dapati menjangkiti bukan saja dapat dilindungi untuk pergi ke keterukan atau seriousness, tak ada severity in the infection, hanya kategori 1 dan 2 saja, dan ini dapat kita bendung dengan tidak ada tekanan terhadap sistem kesihatan, terutama sekali ICU dan juga hospitalization. Okay. Hi, good afternoon, YBKJ, YB Doctor. YBKJ, I have 3 questions for you, short ones, and YB Doctor, 1 question for you. YBKJ, what happened to the Hyde system? Is it still being used since malls are basically deserted? That's the first question. Second question, it has been rumored that those who received the AstraZeneca jab during their first opt-in round will be getting Pfizer for their second jab. Could you confirm this, sir? Because it's making rounds on social media and whatnot. I understand we are studying the mix and match approach, so what's the update on that? And the last question for you, YBKJ, since the target is to vaccinate as many senior citizens as possible, what about senior citizens who took the AstraZeneca jabs during the first and second opt-in sessions? Will they be prioritized for the second dose? Because senior citizens under PIC have all completed their second dose. That's 3 questions for you, sir. YB Doctor, 1 question for you. So this morning, Tan Sri Director General of Health tweeted that 1 dose of Pfizer or AstraZeneca vaccine only provides around 33% protection against symptoms from the Delta variant. 2 doses provide between 88% for Pfizer and 60% for AstraZeneca protection against symptoms. Now my question is, at a time when we are moving fast with the vaccination, does making statements on which type of vaccines provide better protection and all this, wouldn't it create alarm again among our people? Because we already faced it during the first time, and that's why we had opting for AstraZeneca, and then now it's back under PIC. Would this now cause alarm among our vaccine recipients or those who are waiting to receive vaccines? That's all, gentlemen. Thank you very much.
Dr. Adam will take the high question first. Untuk vaksin, kita telah pun dapat presentation di JKJV. YBKJ akan jawab dengan efikasi untuk kedua vaksin yang disebutkan. Untuk sistem HIDE, hotspot identification of dynamic engagement, memang CPRC KKM mengeluarkan data setiap hari yang mana tindakan telah diambil dan sebagai Menteri Kesihatan, saya sendiri mengambil tanggungjawab untuk memastikan bahawa tindakan-tindakan pantas sama ada untuk mencari, trace ataupun mengesan kontak serta mengasing serta merawat, dan juga termasuklah memberi nasihat kepada fasiliti yang dikatakan telah wujud atau bakal wujud kluster ataupun kes-kes COVID, diberikan nasihat ataupun diberikan arahan untuk membuat sanitize sebelum mereka boleh resume the operasi di tempat tersebut. Ini ialah untuk mengelak supaya tidak ada kluster baru berlaku di sistem HIDE, sama ada large atau medium atau small. Terima kasih. Yeah, I'll take the questions on the vaccines and the vaccine efficacy. For AstraZeneca vaccines, the second dose will be AstraZeneca. Although the expert technical working group has presented to JKJAB early real-world data on heterologous vaccinations, that is mixing vaccines, we are still studying. I think it's still inconclusive for us to make a decision to mix vaccines here in Malaysia. We'll continue to study that, and once a conclusive decision can be made, then we will announce that. But for now, you will be given the same second dose as your first dose. So if you received AstraZeneca for your first dose, you will receive AstraZeneca for your second dose. Now on the issue of whether senior citizens and AstraZeneca, I'll be making an announcement tomorrow on the new dose interval for AstraZeneca, for all recipients of AstraZeneca. That announcement will be made tomorrow. On the DG's tweet today, I think he was merely putting out there the data that we have received on the vaccine effectiveness towards the VOC Delta, or the variant of concern Delta. But what I'd like to stress here is that whether it is the Pfizer vaccine, the AstraZeneca vaccine, or even the Sinovac vaccine, and we've seen this through real-world data from Indonesia, where there is a prevalence of the Delta variant, it still protected healthcare workers in Indonesia from severe COVID, from hospitalization, from ICU admissions, and from death from COVID. So I think the message here is that although there may be some variance in terms of the effectiveness of vaccines against VOC Delta, it still protects you. So whatever vaccine you're offered, please take that vaccine. The vaccine that we are giving, whether it's AstraZeneca, Pfizer, or even Sinovac, will give you protection against the VOC. And as more data comes in, we will make that available to the public from other parts of the world. Boleh kau sikit? Hi, my name is Kini. I have several questions for Dr. Sri Alam and Dr. KJ. First for Sri Alam, why after 1 month of lockdown, the activity rate is going back up? What went wrong? And why testing has fallen so much in this lockdown? For YBKJ, just now you listed the figure for senior citizens who have registered under phase 2 and phase 1 uses. Can you also get the figures for persons with disabilities and people with comorbidities? And another thing, the last one is among those aged above 60 and have comorbidities and died of COVID-19 between March and June, how many have registered for vaccination or have received at least one dose of the vaccine? Thank you. Okay, yang pertama tadi, walaupun PKP dilaksanakan, iaitu MCO ataupun sejak 1 bulan Jun hingga 28 bulan Jun disambung mengikut PPN atau Pelan Pemulihan Ekonomi, iaitu fasa 1, terdapat peningkatan infectivity, transmission
ini melibatkan transmisi varian-varian baru yang telah pun kita umumkan bahawa terdapat varian VOC, Delta, Beta dan juga Alpha yang mana telah pun masuk dalam komuniti, di mana kes-kes sporadik dan juga kluster-kluster yang diumumkan berada setakat ini. Dan negeri yang terkesan dalam kedudukan ini ialah Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Terdapat beberapa negeri lain yang masih lagi bergelut untuk kita membuat langkah-langkah pencegahan dan kawalan. Walau bagaimanapun kita imbangi dengan membuat kecukupan dari segi ujian makmal RT-PCR, dan seketika ini kita telah pun membuat sebanyak 17,651,154 ujian di lapangan setakat ini, dan juga ini menunjukkan kadar positivity 5.64%, dan 5.6% kadar positivity ini telah pun kita capai lately dengan membuat lebih banyak targeted mass testing dan juga beberapa mass testing yang dibuat oleh beberapa kerajaan negeri. Kita masih lagi membuat ujian bersasar dan juga melihat kepada kes-kes yang mana telah pun terumumkan terdapat EMCO ataupun PKPD yang diketatkan, di mana apabila PKPD dilaksanakan di beberapa lokasi, kita akan menguji keseluruhan populasi yang dikenakan PKPD untuk mengasingkan mereka yang positif, merawat dan juga seterusnya memutuskan penurunan rantai jangkitan. Dan dengan itu kita yakin kes-kes ataupun kadar positivity akan lebih turun dan dapat kita bendung wabak ini. Terima kasih. Okay, the details to you, Aris. Yeah, my office will send you the details on the registration for comorbidities and disabilities. Number of COVID vaccines on per capita basis to Klang Valley and Negeri Sembilan next month, based on economic considerations, so they can be opened earlier than other states. And is it fair to say that you're prioritizing Selangor only now after months? Dr. Adham, biasa Dr. mohon data untuk timba epidemik kedua untuk positif setiap negeri dan date of district ICU untuk COVID. Yang ni jawapan tulis pun boleh tulis untuk. Okay. Yeah, on the distribution of vaccines for this coming month, a lot of factors go into the decision on where we send the vaccines. So essentially CITF is guided by various pakar perubatan kesihatan awam under bahagian pembangunan kesihatan keluarga BPKK in MOH, looking at one, the need to control the pandemic, kawalan wabak, and also looking at capacity availability at the states. So the expert advice from BPKK at the moment is to continue to focus on states with a high incidence of transmission, Klang Valley as well as states like Negeri Sembilan. We also factor in other considerations which include, as I said earlier, capacity and of course the utilization rate of the states. Now the distribution is dynamic. We continue to look at the situation on the ground, and we make adjustments from time to time. So for instance, Labuan had encountered a situation where there was a need for pandemic control, so we increased the delivery to Labuan. On Selangor, Selangor has always been one of the top recipients, but Selangor, as I have mentioned many times over the last few days, was facing some utilization challenges, which we have overcome now with the opening up of more PPVs and the increase in the human resources at the PPVs. That's why Selangor has been able to increase its capacity and will be allocated more vaccines for next month. But Selangor has always been prioritized, but the weightage has now increased because of the increase in the capacity that Selangor can do daily. So it will be able to do hopefully more than 100,000 jabs a day. But we have to remember that some of the Selangor data previously has been captured in KL. There have been a lot of appointments that have been sent to KL PPVs for Selangor residents who live near the border.
We're trying to clean up that data so we can show that, in fact, Samoa has also been receiving vaccines in KL PPDs. Ya, untuk soalan saya berkenaan dengan bed occupancy rate ataupun ICU, saya jawab secara general dan detail saya akan pass kepada you. Pertama sekali, untuk sehingga 29 Jun iaitu 2 hari lepas, minta maaf semalam, kita dapati 106 bawah hospital awam yang memberikan rawatan COVID-19. Hospital yang terkini kita jadikan sebagai full COVID ialah Hospital Ampang untuk Lembah Kelang. Kapasiti katil bukan ICU bagi rawatan COVID-19 di seluruh negara adalah sebanyak 11,981 katil dan kadar penggunaannya setakat ini ialah 68%. Kapasiti katil ICU bagi rawatan COVID-19 di seluruh negara kita ada 1,251 katil dengan kadar penggunaan 94%, termasuklah katil ICU yang kita telah repurpose. Selain itu ada 112 hospital swasta di seluruh negara turut juga menyediakan rawatan COVID-19 dengan kapasiti katil bukan ICU sebanyak 1,277 iaitu kadar penggunaan 42% dan katil bagi ICU di hospital swasta sebanyak 126 buah dan kadar penggunaan 40%. Jadi untuk kadar penggunaan katil bukan ICU di hospital negara kita pada kali ini ialah 68% dan kadar penggunaan katil ICU di negara kita 94%, berlaku penurunan daripada kadar epidemik yang ke-24 sebelum ini. Dan untuk jumlah ujian sampel individu COVID-19 kita telah pun maklumkan tadi untuk minggu epid ke-25 iaitu 20 hingga 26 Jun sebanyak 506,178 ujian dilaksanakan dan apa yang dan dikesan 37,064 kes positif. Ini menunjukkan terdapat kadar positivity pada epid week ke-25 tersebut 7.32%. Detail untuk setiap negeri kita akan pass dulu. Terima kasih. Hi, good afternoon. I just have one question for today. So this is in regards to earlier this month, police have arrested several people for allegedly selling COVID-19 vaccines without any authorization. Could I get some numbers maybe on how many investigations or reports have been lodged so far over the illegal sale of vaccines, as far as the ITF knows anyway? And in light of that, what are some steps that are currently being taken to prevent this from continuing to happen? Thank you. Yeah, thank you. We've made multiple police reports already. I believe 3 or 4 have been made by the CITF Secretariat on allegations of vaccine appointment sales. The other thing is I've spoken to the police and they are setting up a special unit or special team to work together with CITF to continue to investigate these claims. We take these claims very seriously. There's supposed to be no sales of vaccines or sales of appointments, and we have asked the police to act quickly on this and to apprehend anybody who has been found to have sold appointments or vaccines. YB, saya dua soalan untuk YB. Soalan pertama adalah YB mana? ada beberapa negeri YBKJ. Okay. Ada beberapa negeri antaranya Sabah melakukan terpaksa tangguhkan pemberian vaksin di beberapa PBB. Adakah disebabkan bekalan tidak cukup atau bagaimana? Soalan kedua, berdasarkan jumlah bekalan vaksin yang akan diterima dan sasaran kapasiti harian, bila kita jangka boleh sampai 40%, 40% dan 60% daripada populasi terima vaksin seperti yang dalam plan pemulihan negara. Dan soalan untuk Datuk Seri Ilham, kita tengok antara minggu ke-24 dan minggu ke-25 tu positivity rate terus meningkat dan jumlah saringan tu berkurangan, sedangkan kes nampak beberapa hari ini menunjukkan trend peningkatan. Jadi kenapa kita tidak terus tingkatkan jumlah saringan supaya terutamanya kes-kes yang kematian di rumah itu boleh diatasi. Dan kedua, kita lihat kes-kes di kilang masih menyumbang antara penyumbang dalam kluster-kluster tempat kerja jumlah yang tinggi.
daripada 1 Jun lalu sehingga terkini lah. Jadi adakah kerajaan akan teliti semula untuk kelonggaran-kelonggaran pada kilang ini mungkin diteliti semula untuk pastikan pelan-pelan negara ini berjalan lancar? Itu saja. Bagi nilai ambang 10% yang pertama, kita jangkakan di peringkat kebangsaan, kita akan mencapai nilai ambang itu pada pertengahan bulan Julai. Dan ini akan berbeza mengikut negeri-negeri, tetapi saya yakin semua negeri akan dapat mencapai nilai ambang yang pertama pada bulan Julai. Untuk ujian yang dilaksanakan memang pada Epic Week ke-25 sebanyak ujian sebanyak 506,178 ujian pada Epic Week ke-25. Walaupun average ataupun rata ujian sehari ialah 72,311. Walaupun kita mempunyai kapasiti untuk membuat ujian sebanyak 130,000 ujian dengan makmal-makmal sedia ada, termasuk makmal di hospital, makmal kesihatan awam dan juga pihak swasta. Kita masih lagi memerlukan ujian secara bersasar ataupun targeted mass testing. Dan ketika ini kita dapati dengan pengukuhan CAC, iaitu membuat lebih banyak contact tracing dan juga membuat ujian pada kes-kes kontak dan lain-lain saringan. Kita bukan buat saja saringan close contact, kita juga membuat banyak saringan, terutama sekali saringan di Sentinel Clinic yang merata di seluruh negara, saringan pre-operasi, saringan pre-admission, saringan untuk kes-kes EE ataupun influenza light illness, saringan SARI, sub-acute ataupun severe acute respiratory illness, dan juga saringan-saringan yang dilaksanakan kepada mereka yang mengiringi kemasukan ke hospital dan juga semua pesakit sakit. Juga kita membuat saringan kepada semua petugas-petugas kesihatan secara berkala. Untuk itu, kita yakin bilangan ujian yang kita laksanakan mencukupi dan kita perlu terus membuat tumpuan kepada kawasan-kawasan yang dikatakan mempunyai insiden rate yang tinggi. Antara langkah ialah menambah dan juga mempergiatkan vaksinasi di kawasan tersebut. Di samping kita membuat perintah kawalan pergerakan yang lebih ditingkatkan, serta kita membuat ujian lebih di kawasan tersebut. Dan yang berkaitan dengan kluster kilang ataupun tempat kerja, ingin saya maklumkan, saya ada data di sini, ingin tunjukkan bahawa telah ada peningkatan kluster sejak 1 Januari hingga 26 Jun. Terdapat 2,244 kluster telah muncul, yang mana telah tamat 1,378 dan masih aktif 868. Walaupun data menunjukkan bahawa kluster tempat kerja tempat kerja ni bukan kilang saja kita ada sub-kluster kilang atau pembuatan, sub-kluster perkhidmatan awam, sub-kluster perkhidmatan swasta, sub-kluster restoran. Ini yang saya maklumkan di sini. Untuk kluster tempat kerja, cari gali ada 3 kluster, hotel ada 3 kluster. Ini sejak 1 Januari. Ladang 11 kluster, pasaraya 52 kluster, penghilangan ini tinggi sikit 284 kluster, perkhidmatan awam 29 kluster, perkhidmatan swasta 82 kluster, restoran pun ada juga tempat kerja 14 kluster, tapak bina ini yang baru kita lihat ada peningkatan sedikit lately 47 kluster. 887 kluster saja direkodkan sehingga kini yang aktif dan untuk itu kita telah pun meneliti bahawa terdapat keperluan untuk kita meningkatkan vaksinasi untuk kluster tempat kerja, terutama sekali melalui program PIKAS ataupun program imunisasi COVID-19 awam swasta untuk industri. Untuk itu pengukuhan CAC dan juga pemakaian peranti untuk mereka yang dikenakan HSO, dan kita dapat kerjasama daripada private sector seperti medical ataupun general practice yang diberi kuasa untuk merawat dan juga
meneliti pemantauan mereka di rumah untuk K1, K2. Itu boleh kita gunakan untuk sektor perkilangan. Untuk itu bukan sahaja kita ingin menurunkan kes-kes di sektor tempat kerja, kita telah mampu seperti data ini menurunkan kluster kegagaman dan kluster sekolah atau kluster pendidikan seperti ini dengan adanya PKP. Walaupun kluster komuniti masih lagi meningkat dan juga belum lagi dapat kita cari kaedah untuk memastikan bahawa lebih banyak tempat-tempat kita boleh laksanakan PKPD dalam kluster-kluster komuniti. Okey, terima kasih. Thank you very much.